Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini. Okay, first betulkan niat belajar lillahi ta'ala, and then make sure you have to have this book in front of you. Okay, so betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Also, siapa yang belum subscribe, please subscribe. Okay, kita dalam bab yang terakhir, itu bab 10 ya, itu penerokaan angkasa lepas ya. So dalam buku ni muka surat 268. So dia menerangkan bagaimana model sistem suria dapat diperkembangkan dari semasa ke semasa. Kemudian dia bagi 3 contoh alat ciptaan teknologi yang diaplikasikan dalam penerokaan angkasa lepas. Dan dia bagi contoh juga tentang kegunaan teknologi penderiaan jauh ya, remote sensing dalam bidang geologi. Okey, so kita lihat muka surat 269 Gallery Science ya. Terpampang gambar Syekh Mustafa Syukur ya. Di atas tu adalah gambar ISS, International Space Station, ataupun stesen angkasa lepas. Stesen angkasa antarabangsa, so international tu, dan dia di angkasa lepas. So adalah sebuah stesen kemudahan penyelidikan antarabangsa di angkasa lepas. So fungsi stesen ini adalah untuk menjalankan penyelidikan di angkasa lepas serta memantau angkasa lepas. So nama yang terkenal di Malaysia ni Datuk Syekh, our only astronaut, Datuk Dr. Syekh Mustafa Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa. Panjang nama dia punya. Saya tahu Mustafa Syukur je. Al-Masri saya tak ingat. Bin Syekh Mustafa, bapa pun Mustafa juga. Adik dia pun Mustafa juga. Bapa dia suka sangat nama Mustafa. Merupakan cuma ejaan lain ya. Dia Muzaffar, bapa dia Mustafa. Adik dia pun beza sikit je ejaan, tapi dah meninggal dah adik dia. Merupakan angkasawan pertama dari Malaysia ya, our own astronaut ya, yang meneroka angkasa lepas mulai 10 hingga 21 Oktober. Berapa hari tu? 11 hari ya, 2007 ya. Dia asal seorang doktor ya. Doktor. Kemudian kita lihat muka surat 270. Kita lihat 10.1 perkembangan dalam astronomi. Sejarah model sistem suria kita dapati bermula dengan sebelum Masihi 90 hingga 168 bernama Ptolemy. Dia adalah ahli astronomi, that means angkasa lepas lah kan, astrologi dan geografi tentang alam zaman Yunani. Dia membina model geocentrik dengan bumi pada pusat. Pada pendapat ahli astronomi zaman tu, sebelum Masihi lagi, dia ingat kot bumi ni adalah yang tengah-tengah, geocentrik ya. Bumi pusat dan yang lain orbit yang membulat pun. Cuba lihat gambar model geocentrik, bumi tengah-tengah, lepas tu kita ada bulan keliling kita, seolah-olah bulan ni juga planet, kemudian ditarik Zuhrah, Marikh, Mustarif, Zuhal, dan matahari pun keliling kita. Ya, kemudian dia berkembang jadi lain nanti. So, apa maksud geo? Geo maksudnya bumi. Sentrik maksudnya pusat. Bumi adalah pusat untuk sistem suria kononnya. Bumi berada pada pusat sistem suria. Bumi berkeadaan pegun. Pada memula dia ingat bumi ni tak gerak, pegun. Dan semua objek seperti matahari dan planet lain mengorbit mengelilingi bumi dan orbitnya adalah bulat. Itu pendapat Ptolemy. Pada lama selepas tu ya, that one was selepas Masihi 90 hingga 168. Ini adalah Copernicus 1473 ya. Kita dah tahun 2000 tolaklah 600 tahun dulu lebih kurang ya, hingga 1543. Dia juga astronomi, ahli astronomi, juga ahli matematik, dia juga ekonomi, that means ekonomi pun boleh ya, dan seorang doktor dari Poland. Dia lain sikit model dia, dipanggil heliocentric. Tadi geocentric sebab bumi tengah-tengah, sekarang heliocentric dengan matahari pada pusat. Dah tukar dah. Okey, dalam jangka masa yang panjang tu ya, dalam 1400 tambah lagi 190, 100 lebih kurang Ptolemy tu ya. So dalam 1500 tahun mula semua ingat bumi tengah-tengah, iaitu geocentric. Kemudian dia ingat, orang ingat heliocentric. Kita dapati matahari tengah-tengah. Yang kita pakai hari ni ya, matahari yang pusing keliling matahari ialah ditarik Zuhrah, bumi, Marikh dan seterusnya lah. So kalau tadi geo bumi, helio matahari, sentrik pusat. So matahari berada pada pusat sistem suria, bumi berputar pada paksinya. Jadi kita pusing juga. Tadi duduk tengah-tengah, tak gerak, pegun.
dan beredar keliling matahari dalam orbit yang membulat. Masih lagi orbit tu bulat. Dan kemudian selepas 1543 71 beza 1543 1571 lebih kurang 30 tahun ada pula Kepler, seorang lagi Kepler, dia sehingga 1630. Okey, dia juga ahli astronomi, matematik dan astrologi, tapi dia Jerman. Tadi Poland, sebelum tu Yunani, Poland, Jerman. Dia ubah pula heliocentrik tu, betul helios matahari tengah-tengah. Okey, pada titik fokus sepunya pada orbit elips planet mengikut hukum Kepler. Dia buat hukum dia sendiri. Pada hukum alam yang Allah buat. Sebab nama dia yang jumpa, dia bagi nama dia, ya. So kita lihat rajah, kita dapati matahari tengah-tengah. Tapi kita akan dapati you tarik Zuhrah, bumi semua ni 1, 2, 3, dah tulis kat bawah, ya. Kita akan dapati dia pusing, bukan bulat tapi mengorbit bentuk orbit elips, bentuk macam bujur elips, ya. Dan matahari pula bukannya di tengah-tengah betul, di belah kanan. So itu adalah model yang ditunjukkan oleh heliocentric. Tapi ada dua heliocentric, ya. Satu Copernicus, kedua Kepler. So Kepler punya yang kemudian diterima pakai, ya. Dia adalah bukan berbentuk bulatan betul-betul, tapi adalah orbitnya adalah elips. Okay, so activity 10.1 lebih kepada awak nak faham tentang sistem suria. You have to macam cari maklumat lah dalam kumpulan. Lagi cepat, kau tak banyak nak cari maklumat seseorang. Okay, so practice formative 10.1 you can do yourself. Kita lihat 10.2. Setelah kita tahu teori zaman dulu bagaimana pendapat ahli astrologi semua, macam mana astronomi semua, macam mana keadaan mana bulan, mana bumi, kita ada geocentric, heliocentric tadi. Kita lihat perkembangan pula. So perkembangan dan kemudian teknologi, dan rekaan-rekaan selepas banyak maklumat diketahui, ya, dalam penerokaan angkasa lepas. So kita lihat perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas. Rajah 10.2 menunjukkan sebahagian daripada sejarah permulaan penerokaan angkasa lepas. Sebahagian, bukan semua. Daripada segi perkembangan, teknologi dan misi dalam penerokaan angkasa lepas. Kita start daripada zaman yang dulu. Kita start daripada bawah, ya. Sebab sebahagian daripada peristiwa berkaitan dengan perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Kita start dengan yang bawah belah kiri, abad ke-11. Okey, masa tu pada abad ke-11 China mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. Dia guna untuk pertempuran ni baru. Kemudian dah lama dah tu abad ke-11, dan abad ke-16 ni, ke-17, 1609 teleskop pertama. Siapa buat? Galileo Galilei. Dia ambil nama sebenarnya Hans Lippershey, ya, tapi dia Hans Lippershey buat bukan untuk tengok angkasa lepas, untuk buat spek. Tapi Galileo Galilei dia perbaiki, dia buat untuk tengok astronomi, untuk tengok bintang. Tu 1609, tu berapa ratus tahun after that, 1957. Dia lompat banyak, dia tak tunjukkan secara detail sebab perkembangannya sangat slow. Okay, the first satellite. Kalau satellite ni adalah sesuatu yang keliling bumi. Dan natural satellite yang semula jadi adalah bulan, pusing keliling bumi. So, bila bulan boleh keliling bumi, manusia pun fikir nak tiru bulan. Tu dia buat satellite tu. So, 1957, ya. 1957, kita dapati the first satellite USSR Sputnik by Russian. Rusia buat mula, macam bola aja. Dan dia boleh keliling bumi. Okey, so bila dia berjaya hantar sesuatu macam bola yang keliling bumi, dia tiru bulan. Dia selepas tu, 4 tahun selepas tu, 1961, tahun saya dilahirkan, so you can count my age. So the first person yang Russia hantar adalah Yuri Gagarin, astronaut dia, dalam USSR Vostok. Berani Yuri Gagarin ni, sebab pertama kali pergi angkasa lepas anda pusing, ya. So 1961. That's why saya ingat seorang budak India kat classmate saya, dia nama Yuri Gagarin. Bapak dia must be well versed tentang angkasa lepas ni, sampai anak dia lahir letak nama Yuri Gagarin.
lahir 1961. Okey, kemudian 1969, which is 8 tahun selepas tu, sebab masa tu Rusia dengan US berlumba-lumba sebab dia orang ada perang dingin. Dia dah lepas World War II, Perang Dunia Kedua, dia perang dingin, dia tak bergaduh dari segi senjata, tapi dia cuba nak mengatasi satu sama lain dari segi ekonomi, dari segi pemerintahan, dari segi perkembangan teknologi. So US pun dia rasa tercabar, Gagarin dah naik dah, dia buat pula roket Apollo 11 ya. So dia hantar manusia pertama ke bulan yang namanya Neil Armstrong from US. Second is Edwin Aldrin. Tapi dulu dia dah kata memang tu dah sampai, tapi lepas tu banyak orang petikai. Sampai sekarang pun ada yang kata teori tu tipu je. Amerika dia dulu menipu manusia, menipu dunia. Sebab dia kata wayang tu ada 4, untuk bendera tu ada 4. So macam kat studio, lepas tu dia buat sejalan. Sebab I still remember I was only standard berapa 61. Saya darjah 2 Semua orang kerumun kat TV dekat mana-mana yang ada. Zaman tu bukan ada TV kat semua rumah. So dekat bandar-bandar pun kadang-kadang satu rumah tu ada TV, yang lain datang bayar nak tengok. Kat kampung pun kadang tengok filem P.Ramlee, ada seorang ada TV, dia kutip 20 sen seorang sampai datang, dapat duit tiap-tiap malam Jumaat. Sebab dia showkan dia tunjukkan, tayangkan pada malam Jumaat. Tengok filem P.Ramlee. Kadang ulang-ulang yang sama je zaman dulu. Tapi kita orang tak ada pilihan lain, itu je lah. So I still remember memang nampak dia macam batuan ni hitam je. I still remember my arwah mak kata masa tu, macam batu tepi jalan aja. Actually tapi my father a teacher kan, masa tu kata, awak ni orang dah moden sampai bulan, awak ni tak percaya pula. Masa tu saya dengar, saya kecil lagi, darjah 2. And then bila dah besar ni, bila tengok argument tu, tantang mak saya betul. Kena tipu je semua orang, satu dunia kena tipu. Sebab dia nak kata dia lagi hebat daripada Rusia. So dia mengakulah sampai dah hantar Neil Armstrong ni. Banyak boleh kita pertikaikan ya. Kalau dah pergi sampai sana, macam mana Neil Armstrong nak balik? Macam mana nak balik? Sebab 1999 dulu dia buat sambutan besar-besaran. Dah 30 tahun kononnya Amerika menghantar orang menjejakkan kaki ke bulan. Lepas tu macam mana nak balik sampai sana? Tarikan graviti bulan tarik macam mana masuk bumi? Okey, from bumi tarikan tarik kuat, tapi lepas sampai ke bulan pergi sana pula. Allahualam. Banyak orang kata macam satu penipuan. Sebab dia orang sekarang ni dengan satelit boleh tengok keliling bulan tu, tidak ada langsung dia punya rangka-rangka Apollo 11 yang tinggal. Takkan dia karat, dia tak ada oksigen situ. Banyaklah pertikaian. Allahualam. Nak percaya mana pun boleh. Bukannya wajib percaya pun. Quran wajib percaya. Okay, 1973, which is 4 years after that, kononnya US hantar Mustari ke Mustari, US Pioneer 10 ke Mustari. Betul ke tak pun saya pun Allahualam. Sempat ke nak hantar, jauh sangat-sangat, laju macam mana, Allahualam. So 1996, ni dah era ada satelit. Kita dah ada satelit, Mensat 1, Mensat 2. Kita ada lagi selepas tu, ada Tungsat semua ada kat atas kot. Okay, so Mensat 1, Mensat 2, ini untuk cuaca, untuk macam-macam lah. Untuk kalau saya darjah 1, darjah 2 tu dah sekolah rendah tu dah ada dah lintas langsung. Dia mesti guna satelit dah ya. Tapi dia tak macam sekarang. Sekarang masa tu berlaku, dia live masa tu lah. Zaman tu kadang 3 jam dah berlaku dah. Orang dah tahu keputusan dah bola kat England, baru sampai filem dia. Sebab walaupun live kadang-kadang ya, zaman mula-mula dulu. So 1990, 1990, US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble dari kapal angkasa ulang-alik Discovery. Okey, tapi Hubble ni dia macam satelit. Dia memang tangkap gambar, dia hantar kat bumi. Itu saya tak heran. Sebab dia bukannya sampai jauh sangat. Dia cuma dia pusing bumi je, macam bulan. Okey, 1989 penerbangan pertama ke Neptune, US Voyager 2. Kemudian saya pun salah tengok tadi. Patutlah Jupiter tarikh terbalik. Lepas Pioneer 10 1973 naik ke atas 1981 dulu. Penerbangan pertama kapal angkasa ulang-alik US Columbia. Bila dia ada ulang-alik, dia tak mahal sangat. So dah berapa balik, dia hantar balik. Kalau yang before that roket dia pergi habis. Itu yang macam mana boleh ni Armstrong balik kalau macam tu. Kita pun heran. Itu bila nak masuk bumi punya, kena tarik ya. Graviti bumi kuat tarik. Saya ingat masa tahun 80-an kot.
ada Russia punya apa ni, satellite yang lama, apa nama dia lupa dah. Mir, MIR dah rosak. So dia tak nak biarkan sebagai sampah di angkasa lepas, yang tarik ke bumi. Masa tu semua nelayan-nelayan ni tak dibenarkan keluar di luar selatan daripada New Zealand lagi, sebab benda tu akan jatuh. So masa dulu TV3 ujung dia akan tunjuk benda pelik-pelik lah. So tu kira benda pelik, tunjuklah berapi benda tu jatuh. Okay, so 1981 tadi kapal angkasa ulang alik dah ada. 1989 penerbangan pertama ke Neptune. Neptune pula dah. US Voyager 2, semua US nak conquer apa tu, sama nama dia je. 1973 US Pioneer 10. 81 US Columbia. 1989 Neptune US Voyager 2. Dia apa tu, Russia dah slow down dah. Russia pun dah nak miskin dah, sebab untuk pergi ke angkasa lepas ni kajian satu hal banyak pakai duit. Pergi tu pun banyak ongkos, banyak duit untuk buat roket dan sebagainya. And then 1990 US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble. Itu yes, sebab sampai sekarang digunakan. So dia pusing bumi macam bulan, tapi tangkap gambar yang kat atas tu. Dia hantar balik melalui macam-macam lah gelombang-gelombang sampai kat bumi tu, tengok. Okay, 1996 Malaysia dah start ada satelit sendiri, Mersat 1, Mersat 2. Kemudian 2000 kita ada pula lagi Tiongsat 1, yang mana yang untuk cuaca, mana untuk apa-apa saya tak ingat dah. Dan 2002 untuk negara kita sendiri, kita ada angkasa, agensi angkasa negara ditubuhkan. By 2011 stesen angkasa antarabangsa ISS telah siap dibina dengan lengkap. Yang tu Syekh Mustafa Syukur pergi tu. Okey, nak pergi pun dia bukan boleh naik terus macam kapal terbang sampai tempat nak pergi. Dia kena pusing bumi dulu dalam sehari 50 kali. So nak solat macam mana? Sehari 5 kali sehari solat, kalau 50 kali banyak kiranya. Sampai saya ingat sebab dia tanya pada ulama macam mana nak solat. So dia kena ikut waktu bumi supaya dia takkanlah banyak tak berhenti solat kerja kan. Dia waktu 50 kali dalam masa satu pusingan. Okey, kita lihat 274 aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya. So teleskop angkasa lepas kita akan dapati nama pertama adalah sextant. Astronomi digunakan untuk mengukur altitude bintang, ketinggian bintang dia kira. Pun dia tak boleh pergi juga. Dia buat pengiraan macam kita akan belajar dalam trigonometri semua tu. Dalam Pythagoras semua tu, dia kira ketinggian. Itu pun bukanlah 100% tepat. Mana boleh sampai? Mana boleh sukat dengan alat? Dan baru teleskop by Galileo yang asas Hans Lippershey tu menjadi alat astronomi yang paling banyak digunakan sebab dia memang duduk kat sana, kat angkasa. So tangkap gambar pun tak ada gangguan hujan, awan pun tak ada. I was talking about Hubble pula dah. Galileo alat dari bumi, tapi yang di atas sana satelit itu adalah Hubble. Tengok gambar tu, dia satelit tu. Teleskop angkasa Hubble diletakkan dalam ruang orbit 500 km dari permukaan bumi. 500 je you. Taklah jauh sangat kan. Kalau atas mendarat ni, cuba tengok berapa kilometer from Johor Bahru ke Perlis contohnya. Taklah tinggi sangat. Sebab untuk kapal terbang pun lepas 18 km dia terbang lah. Bawah tu ada hujan cuaca kan. Troposfer kan. Troposfera. Okey, kemudian dapati selain teleskop daripada jenis optik, teleskop radio juga digunakan untuk mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Apa benda dia orang kat atas tu. Allahualam. Teleskop angkasa Spitzer pula mengesan aktiviti dalam angkasa lepas yang sangat jauh. That means lagi jauh daripada Hubble. Okay, next is roket. Roket kita dapati adalah digunakan secara meluas untuk nak teroka angkasa lepas. Apabila bahan api dalam roket terbakar, gas yang panas, dia macam dia menolak gas yang panas dibebaskan pada kelajuan yang tinggi tu, dia naik sebab dia tolak gas, tolak gitu melalui bahagian bawah roket tersebut. Pembebasan gas ini menghasilkan daya menolak roket ke atas. Okey, so kita ada macam-macam contoh sini. Vostok K, tengok tu. Tu Russia, Vostok K, Redstone, Atlas, Vought, Titan 2, Soyuz. Ni Vought, Soyuz dan Vostok ni Russian Saturn, tu US. Kemudian Saturn IB tadi, Saturn V, tinggi lagi, besar lagi. STS, ni roket ulang alik. Yang STS tu. Long March 2F, Falcon 9,
SIS, ASLS, itu pun saya rasa dia ulang alik juga sebab dia ada yang dua kiri kanan. That means yang tengah-tengah tu patah balik. Tadi yang STS yang merah tu merah tu ke ataupun macam kapal terbang tu patah balik, saya tak sure. SLS, Anggara S5P ni pun patah balik ni pakaiannya. Dan Atlas V, ya. Berdasarkan gambar foto 10.1, roket manakah menghantar angkasawan ke bulan? Apa yang pergi bulan? Apollo. Ada gambar Apollo? Tak ada pula Apollo kat sini. Apollo 11. Yang first one was Apollo, yang lain Allahualam. So page 275 kita lihat satellite. Satelit pertama Sputnik 1. The first one, ya, yang siapa yang hantar Sputnik 1? Tadi Russian kan? 1957. Betul tak? Tengok balik. Make sure betul tu. Sputnik 1957, page 273 tadi kan. Sputnik 1 dihantar ke angkasa lepas pada tahun 1957. Berapakah bilangan satelit yang mengorbit mengelilingi bumi pada hari ini? Oh, banyak. Negara yang manakah mempunyai bilangan satelit paling banyak? Tentulah negara yang kaya lah, US aku. Tadi roket punya paling banyak. Dia kaya, dia pun berapa ratus tahun dia makan tenaga orang, dihamba abdikan orang Afrika. Afrika tu asal orang Islam kebanyaknya, yang dia bawa sampai ramai yang mati dalam kapal, kemudian dia hambakan kat US. Waktu yang sama dia menghalau penduduk asal dari Indian. Itu sejarahnya. Sekarang dia kata tempat dia, padahal hari Indian asal-asalnya. So kita pun tempat kita di Malaysia Melayu, tapi ada orang nak rasa jadi Perdana Menteri yang bukan Melayu pula dah. Okay, so gambar foto 10.2 satelit cuaca GOES-16 yang mengumpul data nyalaan suria, ya. Now lihat kuar angkasa. Nama lain dia probe. Probe angkasa ialah kapal angkasa yang mengumpulkan maklumat dan menghantarnya kembali ke bumi. That means dia hantar, dapat maklumat, hantar. Dia apa saya cakap ni? Dia pergi ke angkasa lepas, dapat maklumat, dia hantar. Dia tak balik. Okey, mengumpulkan maklumat dan menghantarnya kembali ke bumi. Maklumat-maklumat tu, kuar angkasa tidak mengorbit mengelilingi bumi, tak macam satelit keliling bumi, dia tak seperti satelit, tetapi bergerak jauh di dalam dan di luar sistem suria. Allahualam betul ke tak? Suria ataupun sistem punya besar, di luar je tak tahulah, sampai 200 juta galaksi kan, 200 juta bintang atau matahari kawasan Bima Sakti je, belum kat luar-luar berapa berjuta-juta lagi galaksi. Bima Sakti salah satu galaksi. Okey, so Allahualam, kuar angkasa membawa kamera dan peralatan penderiaan jauh serta pemancar dan penerima radio untuk tujuan berkomunikasi dengan ahli sains di bumi. Dia dah sampai hantar maklumat lah, tak ada orang yang pergi tu. Cuba tengok keajaiban sains. Pada tahun 2017, kuar angkasa Cassini masih aktif mengorbit mengelilingi Zuhal selepas berada di angkasa lepas selama 20 tahun. Allahualam, saya kadang tak kesemak juga ni. Okay, now remote sensing. Sangat berguna remote sensing ni, ya, penderiaan jauh ni. Kalau dulu kita guna remote sensor untuk buka TV, tutup TV, buka kipas, buka aircon, buka pagar. Dia penggunaannya lebih luas. Daripada teknologi inilah yang digunakan untuk yang kita mudah sangat sekarang ni. Ngantuk-ngantuk, tag, tutup aircon, tag, buka aircon. Kipas pun tekan remote juga kan. Semua pakai remote. Okey, penderiaan jauh ialah kaedah mengumpul dan merekodkan maklumat dari jarak jauh. Di Malaysia, alat penderiaan jauh yang dipasang pada Tungsat 1, kita punya satelit, ya, menerima atau mengesan cahaya nampak, yang kita belajar dalam radioaktif tu, sinar ultra ungu, ultraviolet rays, dan sinar infrared yang dihasilkan oleh objek di permukaan atau di bawah permukaan bumi. So, data dikumpul oleh Tungsat 1 kemudiannya dihantar ke kedua buah stesen penerima data di Stesen Planetarium Negara KL, Stesen Planetarium Wilayah Persekutuan, dan stesen misi kawalan MCGS dekat Bangi. Kita ada dua, satu kat Bangi, satu kat KL. Gambar foto 10.1 menunjukkan gambar foto corak dan pergerakan awan, okey, yang diambil daripada kamera penderiaan jauh Tungsat 1. Dia tangkap gambar awan atas bumi. Apakah kegunaan maklumat yang diperoleh daripada gambar foto ini? So, bila ada awan sini, boleh ramal nak hujan kat mana, angin tiup arah mana. Itu ramalan. Ramalan ni yang manusia tengok berdasarkan sains ini dibenarkan. Kalau ramalan berdasarkan agak-agak nombor, tahap apa, tahyul-tahyul, tak boleh.
Tapi berdasarkan ini boleh, tapi bukanlah 100%. Ramalan cuaca pun itu manusia punya ramalan. Allah boleh tukar je. So kita kena, akidah kita kena betul. Okey, so kita lihat teknologi penilaian jauh digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian dalam apa? Pertanian. Daripada gambar atas tu, kita boleh kesan kawasan mana yang nak buat pertanian yang sesuai. Yang mana tanah subur dan sebagainya. Jangan lembah sangat kan banjir habis. Jangan tinggi sangat tak cukup air. Kemudian dalam bidang geologi, that means boleh kesan sumber mineral. Banyak mana ada minyak di bawah tu. Banyak mana ada REE, rare earth yang nadir tu, yang nak guna untuk zaman sekarang banyak pakai. Dan kemudian susutan darat, makin sikit darat sebab global warming. Ais mencair. So banyak kawasan rendah dah tenggelam. Okey, so kita boleh guna maklumat ni. Pengurusan bencana untuk mengenal pasti pencemaran dan pembakaran hutan. Boleh nampak di atas tu kat mana? Tangkap gambar di atas. Pertahanan untuk mengesan pencerobohan kapal, pesawat udara dan kenderaan musuh. Okey, itu semua adalah penderiaan jauh, remote sensing. Dah habis dah pun kita. So dia suruh nak kalau berminat atau lebih banyak, lihat buat aktiviti 10.2 dalam kumpulan. Tidak banyak sangat maklumat nak cari. So seorang cari, seorang ceritakan, yang orang lain cari lain ceritakan. Aktiviti 10.3 pun sama So itu adalah tentang angkasa lepas, tentang penerokan angkasa lepas. Daripada teknologi untuk angkasa lepas digunakan pula untuk biasa-biasa. Zaman saya kecil nak pasang TV, pusing pulas ataupun tekan bila zaman remaja, sekolah rendah pulas-pulas kat TV tu. Sekarang ni awak tag remote. Benda yang sama lah. Kalau dulu kita makan benda yang memang segar lagi baik kan, sayuran, buah-buahan. Nowadays dia buat dalam bentuk pil. Sebab untuk siapa? Angkasawan. Bila untuk angkasawan, lepas tu dia orang boleh buat banyak pula. Dia bagi untuk orang tak sihat semua makan vitamin C ke apa ke. Dia dah jadi dalam botol lah kita makan benda-benda tu. Padahal lagi sihat makan sayur dan buah-buahan. Masalahnya sayur buah-buahan yang zaman kita ni pula tercemar pula dah. Ada petani tak tahu dia bersembuh banyak racun serangga. Ataupun dia gunakan baju banyak sangat, baju dia pun tak pakai oleh pokok, mengalir ke sungai, lebih pencemaran air pula. Okey, so ada kelebihan, ada kekurangan So macam-macam diaplikasikan sekarang ni. Sampai ke kasut sukan. Dulu main kaki ayam main bola. Sekarang ni ada kasut, ada start, ada apa. Kemudian dia boleh untuk berlari lain, untuk main bola lain. Baju pun Michael Phelps dulu laju dia pakai baju teknologi yang dia tak ada rintangan air. Laju lah dia pergi. Contohnya lah. Banyak sangat kelebihannya. Pagar pun kita dari jauh yang kita tekan dia terbuka sendiri sebab pakai remote Okay, so habis dah alhamdulillah. So that's all for form 2. Form 3 dah. Form 1, form 3 dah habis. Kalau nak revise form 1, form 3, form 2 ada tapi tak habis lagi. You can refer, masuk my channel. Okay, jangan masuk my channel, cari je lah tajuk apa orang nak. Okay, semua tajuk ada daripada form 1 sampai form 3. Cuma form 2 sikit lagi nak habis. Dia banyak pula sikit. Ataupun saya yang ajar slow sikit ke orang tu. Yang lain dah habis dah. Kalau nak buat revision ataupun nak fahami apa-apa tak faham, silakan. So that's all. Semoga berjaya. Doakan saya pun doa semoga awak semua yang berusaha ni Allah bagi kejayaan. Sebab bila kita berusaha, insya-Allah Allah bagi kejayaan. Okay, so jaga solat. Sebab itu adalah yang pertama dihisap akhirat besok. Itu adalah yang akan mencegah kemungkaran kemaksiatan sebab kita ni memang manusia ni dengan ada nafsu baik nafsu jahatnya, dengan syaitan sentiasa berbisik. So kurang-kurang solat tu dapat mengingatkan kita. Okey, kemudian taat ibu bapa, kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Terutama taat ibu, hadis kata taat ibu 3 kali buat ayah. Tapi maksudnya ketaat dua-dua selagi mereka tak suruh buat kemaksiatan. Kemudian hormati guru-guru, hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Dengan kita menghormati orang, insya-Allah cantik akhlak kita di sisi manusia. Paling penting cantik di sisi Allah, kerana itu semua pahala. Oleh itu pahala itu akan membantu kita di akhirat besok kan. Okay, don't forget to berdoa. Jangan lupa untuk boycott, cuba sedaya upaya, dan juga sedekah untuk saudara-saudara seakidah kita di sana yang dizalimi dengan maha zalimnya
Kalau gambar pun menitis mata tengok bagaimana dia orang tak ada air, dia orang tak ada air, tak ada elektrik, tak ada makanan, rumah hancur, hospital dibedah hidup-hidup, tak ada anestetik, tak ada ubat. Kadang-kadang nak bedah tu suruh baca Quran untuk sebagai anestetik. Sayang kalau ya. Atuk hilang cucu, anak hilang mak bapak, kadang sempatan kara, budak kecil 3 tahun 4 tahun termenung, tak tahu bagaimana. Makanan tak ada, bom sentiasa bunyi. Okey, jangan lupa doakan ya. Dengan doa tu pun usaha kecil-kecil ni dia Allah ambil kira. Kita tak disuruh pun pergi sana berjihad. Kan? Itu memang tahap tinggi lah tu. Tak mati syahid. So that's all for today. Thank you for watching. Subscribe kalau belum. Share with your friends. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.